berkaitan bab puasa. Bab puasa ni dia agak panjang. Saya yakin kita akan mungkin berbahas berkaitan puasa ini secara detail terus. Daripada saya yakin insya-Allah banyak ilmu yang kita akan dapat berkaitan bab puasa ni. Yang sebelum ni mungkin kita tak tahu, tapi insya-Allah kita akan mula untuk belajar untuk tahun ni insya-Allah Ramadan kita Ramadan yang terbaik. Dan Kak Saurah Awi pun bersama kita, masya-Allah. Tahniah Kak Saurah atas pengisian yang sangat baik untuk petang tadi. Mudah-mudahan bagi manfaat kepada semua. Baik, Bunda Fatimah Bunda masuk. Okey, insya-Allah kita terus kepada bab puasa. Sebab apa kita lompat kepada bab puasa? Sebab kita nak seboleh-bolehnya Ramadan tahun ni adalah Ramadan yang terbaik. Walaupun kita puasa di rumah, tetapi dari segi hukum dan sebagainya kita sangat jelas, sangat ada clarity, kita ada kejelasan dari sudut apa yang kita nak buat. Dia macam ni tuan, bila kita baca surah Al-Fatihah dalam keadaan kita faham maksud dan tak faham maksud. Saya sonok bila sahabat saya Encik Khairul dalam modul yang dia bawa, di antara benda awal yang dia touch kepada manusia adalah semua kena terjemahkan surah Fatihah. Daripada data yang kita dapat, lebih daripada 85% orang yang surah Fatihahnya tak ingat pun makna. Kalau suruh try ke orang lain ni, kita yang 250 orang ni, cuba tanya diri Sat, cuba terjemah. Apa terjemahan surah Fatihah? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Apa satu-satu ayat tu? Alhamdulillahi Rabbil Alamin makna apa? Ar-Rahmanir Rahim makna apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Kena jawab. Kalau kita tak jawab satu-satu, tengok daripada ayat surah Fatihah tu, cuba terjemah satu-satu. Dan hari ni kalau kita tanya, kenapa solat kita kadang-kadang tak berapa nak khusyuk? Sebab kan tuan-tuan, surah Fatihah pun kita tak ingat. Bukan tak ingat apa, tak ingat dan tak tadabbur pun makna dia. Seolah-olah kita hanya baca yang kita tak pernah ambil manfaat daripada kandungan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan pada kita semua. Baik. InsyaAllah kita akan sambung bacaan kitab kita dan masuk pada tajuk yang sangat penting berkaitan puasa dan Ramadan. Bersama kita Ibu Hani pun ada, Haji Muhammad Asri, macam biasa Kak Tip kita, insya-Allah. Baik tuan muslimin muslimat rahmati Allah. Qala musannif rahimahullah taala, amin amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab pada bab yang membicarakan soal puasa, yakni bab yang kelima membicarakan soal bab puasa, yakni kitabus saum. Kitabus saumi. Ini kitab yang berbab puasa. Yang pertamanya, apa makna as-saum? Kita dah sebut puasa ni makna apa? Dalam bahasa Arab disebut dengan as-saum. As-saum ni maksudnya berpuasa. Apa makna as-saum dari segi bahasa? Makna as-saum dari segi bahasa adalah menahan diri daripada sesuatu. Imsak tu maksudnya menahan diri daripada sesuatu. Dari segi syarak bermaksud imsak anil muftirat, yakni menahan diri daripada makan, minum dan segala yang membatalkan puasa bermula dari terbitnya fajar, yakni masuknya waktu subuh sehingga tenggelamnya matahari. Maksudnya mula daripada azan subuh tu kan adalah waktu terbitnya fajar. Adapun sehingga tenggelamnya matahari, buat ni ketika masuknya waktu maghrib, maka itu adalah tempoh kita berpuasa. Tempoh tak sama. Ada negara yang tempohnya lebih panjang. Contohnya macam di Mesir. Saya duduk di Mesir dulu. Kalau bulan Ramadan biasanya kalau musim panas siang tu panjang. Kalau musim sejuk siang dia pendek. Jadi bulan Ramadan biasanya peak kepada musim panas. Jadi musim panas dia ni sehingga kan ada puasa yang pernah sampai 17 jam. Kita di Malaysia cuma 13 jam lebih. Maksudnya kita bermula daripada pukul 6 dan kita akan buka dalam pukul 7.30. So 13 jam setengah. Tapi kalau di sana ada yang 17 jam. Ada negara yang 21 jam. Dia puasa tu sampai 21 jam. Ada, pernah berlaku. So kalau 21 jam, tuan-tuan bayangkan, dia buka puasa, terus niat sahur lah kot. Kan buka puasa. Lepas tu lagi 3 jam je. Maksudnya dia makan tu, sembahyang maghrib, terus sembahyang isyak, sembahyang tarawih, terus niat untuk sahur pula. Tidur. Panjang hari dah kot. Wallahualam. Tapi ada negara yang sampai 21. Amerika Syarikat 19 jam. Puasa dia. Maka nanti kita akan berbincang macam mana negara-negara yang panjang tempoh dia, adakah dia diberikan rukhsah. Nanti kita akan masuk bab tu insya-Allah. Maka dan disebut dalam kitab I'anah At-Talibin, yang pertama hukum berpuasa. Hukum berpuasa ada 5. Hukum berpuasa ada 5. Yang pertama adalah wajib. Hukum berpuasa, ingat dalam perbahasan bab hukum dia ada 5 semua.
Dia ada wajib, dia ada sunat, dia ada makruh, dia ada haram, dia ada harus. So yang pertama dalam bab pembahagian bab puasa ini yang disebutkan dengan Allahumma salli alaihi wajib. Waktu mana wajib berpuasa? Yang pertama, puasa yang wajib yang pertama adalah saumul Ramadan. Ana berdasarkan dalil daripada ayat Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berdasarkan dalil daripada surah tu. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad daripada suratul Baqarah. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, telah disyariatkan ke atas kamu untuk berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti mana telah disyariatkan ke atas umat-umat terdahulu sebelum daripada kita. Maksudnya umat-umat terdahulu mereka ada syariat puasa di zaman mereka. Mungkin ada perbezaan-perbezaan daripada beberapa benda. Jadi jelas. Maka puasa Ramadan is not optional but compulsory. Saya nak minta sahabat saya Abang Nick Gerila ataupun Abang Syuk ataupun Amira Kamil, boleh tak copy link, kita punya copy link ni hantar dekat grup untuk yang circle Encik Khairul, sebab saya terlupa, ada ramai yang tadi tanya. Saya tak sempat datang. Abang Syuk ke siapa-siapa mungkin boleh copy link bagi dekat grup yang grup Telegram untuk Encik Khairul punya yang sesi hari ni. Esok akan ada satu sesi lagi. Di malam ni kita bagi mengaji. Baik. Maka yang pertama adalah puasa dalam bulan Ramadan. Jangan dah buat leceh. Bulan Ramadan dia kata, saya ni Ramadan ni tak boleh nak puasa. Kecuali uzur syar'i. Yang kedua, puasa yang wajib adalah puasa qada bulan Ramadan. Puasa qada ni bila? Puasa qada ni berlaku kepada orang yang ada uzur syar'i. Contohnya datang haid. Kerana bila datang haid, maka dia tak boleh nak puasa. Berapa hari? 7 hari. Maka wajib ke atas dia untuk qada puasa tadi. Dan insyaAllah nanti kita akan masuk pula. Boleh ke tidak qada dan niat puasa 6? Boleh tak qada niat puasa Isnin Khamis? Boleh tak niat qada untuk dapatkan puasa Yaumul Abyad? Nanti kita akan masuk tajuk tu. Dia sebut apa? Yang kedua, yang wajib adalah puasa qada bulan Ramadan. Yang ketiga adalah puasa nazar. Apa makna puasa nazar? Nazar ni maksud kita bernazar. Contoh saya kata, okey, kalau aku boleh bagi makan 1000 orang esok, so aku kena puasa. Maka tengok-tengok esok boleh bagi 1000 orang makan, maka saya wajib kena puasa disebabkan itu adalah nazar. Nazar ni mesti jelas lafaz nazar tersebut. Tak boleh main andai-andaian. Aku rasa, kalau aku rasa bukan nazar. Aku rasa kan, kalau aku dapat makan nasi dengan dia, so aku nak ni sekian-sekian. Itu bukan nazar. Nazar mesti jelas nafas dia. Maka yang ketiga puasa nazar yang wajib. Yang keempat adalah puasa kafarah. Kafarah termasuk kafarah zihar, membunuh dan melakukan persetubuhan pada siang hari dalam bulan Ramadan. Biasanya kafarah dari segi zihar, membunuh ni jarang dah berlaku sekarang. Zaman Nabi SAW pernah berlaku. Tetapi kafarah dari sudut persetubuhan banyak berlaku. Minggu lepas isteri saya dia ada satu soalan. Ada seorang tanya kepada isteri saya. Dia segan nak tanya saya, dia tanya kepada isteri. So isteri saya kata, kita tahulah ada seorang pasangan ni depa bersetubuh. Suami isteri lah. Mereka bersetubuh ketika bulan Ramadan. Maka dia kata nak kena buat apa? Saya kata kena buat apa? Puasa 2 bulan lah. Tapi masalah dia kata dia tak mampu puasa 2 bulan. Bersetubuh mampu, nak puasa tu yang tak mampu. Benda dah terlepas dah. Di antara kesalahan dia kata memang ustaz kami tersilap sebab kami bernikah bulan Ramadan. Dia kata konon-kononnya nak tumpang berkat Ramadan. Tuan-tuan, mana-mana pasangan yang nak berkahwin, ni saya pesan. Mana-mana pasangan yang mungkin sedang berhajat nak berkahwin ataupun mungkin tengah planning nak kahwin. Maka seboleh-bolehnya elakkan berkahwin dalam bulan Ramadan. Sunat berkahwin dalam bulan Syawal. Saya ulang, seboleh-bolehnya elakkan berkahwin dalam bulan Ramadan, sunat berkahwin dalam bulan Syawal. Kenapa ni seelok-eloknya elok ni dalam bulan Ramadan ataupun ni bulan-bulan Syaban ni, contohnya 2-3 hari ni dia pergi kahwin.
Ladikan duk famous, duk kahwin online kan, kahwin depan laptop kan. Mana kahwin. Kalau berkahwin itu mungkin isteri duduk di tempat yang lain, tak apa. InsyaAllah tak berlakulah nak bersetubuh di siang hari. Tapi masalah yang baru berkahwin. Sebab orang yang baru berkahwin ni mungkin dia punya vibe dia tu tak sama macam orang-orang lama. Dia jadi orang-orang baru kahwin kan, dia excited, dia pelik sikit. So yang kawan tu sampai peringkat sampai dia bersama dengan isteri, membuatkan yang isteri tak ada masalah, isteri tak kena puasa 2 bulan. Tuan-tuan ingat dalam bab kafarah puasa yang disebut puasa melakukan subuh di siang hari dalam bulan Ramadan ni, yang kena ni lelaki. Maka sebab tu hati-hati. Yang perempuan pun jangan pula kamu pi duk godoi suami, duk buat pakai seksi-seksi ke apa, siang kat suami. Jadi dalam bab tu tolong. Maka wajib kena. Kalau tidak mampu barulah berpindah, kena bagi orang makan, 60 orang fakir dan sebagainya. Itu pi kepada kedua. Itu bukan bentuk yang dia kena buat pilihan. Kalau dah tak mampu puasa baru berpindah. Baik, ada berapa tadi? Dah 4 dah. Yang kelima, puasa yang wajib adalah puasa dalam ibadah haji dan umrah ketika ganti untuk penyembelihan fidyah. Yang puasa dalam ibadah haji dan umrah sebagai ganti untuk penyembelihan fidyah. Ini pada orang yang penyembelihan fidyah sajalah. Yang keenam, puasa yang wajib adalah puasa untuk solat istisqa jika diperintahkan oleh imam. Maksudnya kalau imam kita perintahkan agar jom semua kita puasa untuk solat istisqa, maka kalaulah arahan itu datang daripada orang yang ahli, imam ni ahli. Imam ni kuasa dia sangat besar dalam qaryah. Imam. Hatta kalau seorang mufti ni kira lantikan negeri ni, lantikan sultan ni, mufti mai di tempat tuan-tuan, maka dia tak boleh nak jadi imam di masjid tu kecuali dengan izin imam masjid tu atau imam surau tu. Walaupun mufti ni kira jawatan tinggi dah yang pegang dalam urusan agama dalam negeri. Tetapi ketika dia masuk di kawasan orang, dia masuk di tempat surau ataupun masjid yang ada imam, maka autoriti itu berpegang ataupun lebih kuat kepada imam. Maka biar tak, cuma tak pernah berlaku lagi lah. Imam perintahkan satu anak haras dia kena puasa. Tapi kalau diarahkan, maka disebut kata musannif, dia boleh menjadi puasa yang wajib. Puasa yang wajib. Bernazar atau perkara haram. Atas perkara haram wajib puasa atau ustaz? Razali Abu Bakar dia tanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau bernazar kepada benda yang haram, kena buat ke tidak? Jawapannya adalah tidak. Jawapannya adalah tidak. Bernazar benda yang haram tak wajib buat, malah haram ketika buat. Contoh, tengah mengandung, isteri tengah mengandung, dia craving, dia nak makan apa-apa, dia kata sayang abang sayang teringin nak makan, nak minum arak. Arak itu haram. Maka dia memanglah teringin ni sampai craving ni, titap-titap liok. Dia kata abang kena bagi juga, kalau tidak nanti anak kita beranak, nanti ayak liok meleleh, dia kata. Maka benda yang haram, maka haram ditunaikan walaupun bernazar. Tidak dikira nazar tersebut. Bahasa mudahnya, nazar tu jadi unqualified lah. Dia awal-awal lagi dah tak boleh, disqualify daripada awal lagi. Tidak tertunai. Dia kata aku nazar, kalau jadi macam ni aku nak tak maulah pakai tudung pergi mana-mana. Aku nak free hair lah kalau jadi macam ni. Dia nazar. Lepas tu tengok-tengok jadi. Lepas tu dia kata Allah, aku terpaksa buka tudung sebab aku dah nazar. Tak boleh, benda tu adalah haram. Ataupun dia nazar, kalau aku dapat macam ni sekian, aku nak kena berzina dengan seorang sekian-sekian, maka tak boleh, itu tetap benda yang haram. Baik, yang kedua, puasa yang disebut dengan puasa sunat. Tadi puasa wajib ada berapa? Ada 6. Puasa yang kedua adalah puasa sunat. Apa makna puasa sunat? Puasa sunat terbahagi kepada 4 bahagian. Puasa sunat ni yang paling banyak. Paling banyak. Puasa wajib ada 6 ya perkara. Puasa sunat terbahagi kepada 4 bahagian. Yang pertama, puasa sunat yang datang setahun sekali sahaja. Maksudnya setahun ada cuma sekali saja mai puasa momen-momen tu. Bukan setiap minggu, bukan ada setiap bulan. Kita izin minum air. Bismillah. Baik, Kak Ina Saimin, terima kasih Kak Ina. Waalaikumsalam. Kak Ina Saimin sahabat saya juga, Kak yang saya sangat sayang lah. Kak Ina,
Untuk makluman tuan-tuan, Kak Ina ada kilang OEM. Siapa-siapa yang buat produk boleh follow Kak Ina. Jadi puasa sunat yang pertama, sunat yang datang setahun sekali. Maksudnya setahun tu ada sekali je, tak ada. Hari ni puasa sunat ni, besok nak puasa sunat yang sama, tak boleh. Dia datang setahun sekali. Yang pertama, puasa hari Arafah. Yang ni pada 9 Zulhijjah, saudara-saudara kita yang pi buat haji duduk di Arafah, maka kita di sini sunat untuk kita puasa hari Arafah. Bagi yang tidak mengerjakan haji dan yang tidak musafir. Maka kita yang duduk di Malaysia dah tak dapat pergi haji. Tahun ni semua tak dapat. So nak buat macam mana? Kita buat kempen besar-besaran puasa hari Arafah. Settle masalah. Dapat ambil ni puasa sunat, disebut di antara puasa sunat di antara yang paling baik dan di antara beberapa hadis yang Nabi sebut tentang fadilat tentang puasa hari Arafah. Jadi tolong tahun ni set dalam kalender siap-siap. Bila ke hari Arafah, maka wajibkan diri untuk puasa. Walaupun puasa sunat, kita wajibkan diri untuk dapatkan pahala. Yang kedua, puasa sunat yang setahun sekali. Puasa hari Tasu'ah. Tasu'ah. Tu nak sebut macam mana? Ain alif hamzah. Tasu'ah. Tasu'ah. Tu. Yang ni pada bila? 9 Muharram. Tak apalah, tuan-tuan tak suruh ni, tuan-tuan nak sebut lagi tergeliat lidah pula. Puasa hari pada 9 Muharram. Pada awal tahun tu, ingat dah tahun Islam ada apa? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ada 10 tu. Saya hafal daripada lagu tu jelah. Siapa yang buat lagu tu dapat pahala sampai kiamat. Kalau nak suruh satu-satu sebut kita tak ingat kan. Dengar lagu. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. So 9 Muharram tu ada satu puasa di antara puasa sunat yang didatangkan setahun sekali. Yang ketiga, puasa sunat yang datang setahun sekali adalah puasa hari Ashura. Puasa hari Ashura. Bila hari Ashura? 10 Muharram. 9 Muharram, puasa hari Tasu'ah tadi. Puasa sehari selepas itu adalah puasa hari Ashura. Pada 10. Jadi 9 Muharram, 10 Muharram. 9 Muharram, 10 Muharram. Kepilkan sekali. Tuan-tuan, bubuh dalam kalender siap-siap. Sekarang, masukkan dalam kalender siap-siap. Bila 9 Muharram dan bila 10 Muharram. Bila 9 Zulhijjah. Agar naik reminder. Bila tak nak reminder, orang duk puasa, kita dah buat perak, relax, minum air, minum teh apa semua kan. Orang kata, hang tak puasa ke ni? Puasa apa? Hari ni 9 Zulhijjah ni. Ya, tak wajib, tapi kita dah hilang satu pahala yang besar ini, pahala sunat. Yang keempat, puasa 6 hari pada bulan Syawal. Afdal dilakukan pada bermula 2 Syawal. Baik, puasa 6, kita panggil puasa 6 kan. Puasa 6 bulan Syawal tu banyak hadis yang Nabi sebut tentang fadilat dia. Sehingga ada satu hadis Nabi kata, barang siapa yang berpuasa sepanjang bulan Ramadan dan ditambah dengan puasa 6 ketika bulan Syawal, diberikan ganjaran pahala macam setahun dia berpuasa. Puasa 6 hari je. Dan tips untuk perempuan, nanti kita akan masuk pada bab boleh ke tidak. Boleh ke tidak berpuasa qada untuk Ramadan dan puasa sunat 6. Puasa 6 tu. Nanti saya akan detailkan. Sebab tajuk ni panjang ni. Tuan-tuan, kita mungkin akan duduk pada bab Ramadan dan puasa ni untuk 4-5 hari. Tapi tak apalah. Memang sesuai lah sebab lagi 4 hari kita nak puasa. Maka puasa 6 bulan Syawal. Boleh nak selang-selang. Hari kedua dia bubuh sehari. Hari ketiga, lepas tu hari 4 tak larat. Sebab ada open house. Hari kelima, dia sambung balik. Hari ke-6 dia buka. Hari ke-7, maka boleh. Yang tak boleh adalah pada hari pertama. Hari Syawal yang pertama, raya tu. Orang panggil main makan di rumah. Kan? Dia pipi, relax. Orang tahu tak makan ni, orang dah hidang ni. Dia kata, maaf cik, saya puasa. Kalau dia orang yang main macam tu, tuan-tuan start berjemaah. Haram berpuasa pada hari Raya Aidil Fitri dan pada hari Raya Aidil Adha. Haram hukum dia. Tak boleh. Jangan dia buat warak lebih. Dia kata, saya tak puas 30 hari Ramadan.
So saya sambung lagi 30 hari bermula daripada 1 Syawal. Kalau orang macam tu tuan-tuan tulis talat sebab tak boleh. Maka puasa 6. Tahun ni insya-Allah kita buat gerakan kempen untuk puasa sunat ni. Tuan-tuan ada beran tuan-tuan. Ni semua yang ada ni kita buat satu grup khas untuk kita hanya fokus kepada puasa sunat, kita buat ramai-ramai. Kan best kalau kita buat sama-sama kan, barulah semangat sikit. Kalau buat seorang-seorang sedih kita kan, dah lah buka puasa setahun ni kat rumah semua. Tiba-tiba buka puasa pula, tak ada pula jemaah yang kita nak hidupkan. Kan best kita baca Quran sama-sama. And then kita boleh puasa sunat sama-sama. Dan mudah-mudahan masuk syurga pun sama-sama dengan izin Allah. Mudah-mudahan insya-Allah. Yang kelima, puasa pada bulan-bulan haram yang dimuliakan, iaitu 4 bulan. Bulan-bulan haram yang Allah sebut dalam Quran. Muhammad Ihsan, subhanallah, sahabat saya ni dunia akhirat. Ihsan, jaga kesihatan, sampaikan salam kepada Zairul, Abjani, yang semualah sahabat-sahabat kita insya-Allah. Baik, dia kata apa? Puasa di antara puasa sunat lagi adalah puasa pada bulan-bulan haram. Apa bulan-bulan haram? Yang pertama, tulis. Ada 4 bulan haram yang disebut dalam Al-Quran. Yang pertama, bulan Zulqa'dah. Yang kedua, bulan Zulhijjah. Yang ketiga, bulan Muharram. Yang keempat, bulan Rejab. Yang pertama, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan juga Rejab. Ni bulan-bulan yang baik untuk kita berpuasa. Contohnya, bila nanti habis je puasa, habis je bulan Syawal, masuknya bulan Zulqa'dah tu, kita cari hari-hari tertentu kita ambilkan puasa sunat yang datang setahun sekali ni. Yang keenam, puasa pada bulan Sya'ban. Ini disebut dalam kitab Idaman Penuntut. Bulan Sya'ban, hadis daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Allahumma samad banyak. Allahumma samad. Disebut dengan, terima kasih Amira. Amira di antara orang yang setia lah. Kalau kuliah mesti dia ada. Kalau dia tak ada, boleh batal kuliah pun tuan. Terima kasih Amira. Dia kata apa lagi? Puasa di antara puasa sunat yang datang setahun sekali adalah puasa dalam bulan Sya'ban. Kata Aisyah radhiyallahu anha, baginda Nabi SAW sendiri di antara bulan Sya'ban, di antara bulan yang paling banyak Nabi berpuasa sunat. Bulan Sya'ban Nabi banyak puasa sunat. Sebab sudah pastilah banyak fadilat-fadilat dia berdasarkan hadis-hadis berkaitan kelebihan bulan Sya'ban. Yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ketujuh, puasa pada hari Isra' dan Mi'raj. Ada pendapat yang mengatakan Isra' wa Mi'raj berlaku pada 27 Rejab. Dalam bab ni berlaku khilaf. Cuma kita ambil lah khil yang paling kuat tadi, yang paling rajah tadi. Maka kita pun puasa pada 27 Rejab. Kan bulan Rejab tu baik untuk berpuasa. Kalau tak berlaku Isra' Mi'raj hari tu pun tetap dapat pahala dalam bulan Rejab. Kan bulan Rejab kan termasuk bulan-bulan haram. Maka kita ambil lah puasa. Puasa pada hari Isra' wal Mi'raj. Nak menunjukkan bahawa kemuliaan peristiwa Isra' wal Mi'raj yang Allah anugerahkan kepada Nabi SAW. Tuan-tuan ingat, manusia ni it's okay to be sad. Tak apa tuan-tuan untuk kita sedih, untuk kita kadang-kadang kita breakdown, kadang-kadang kita macam sedih tuan-tuan. Kita macam fasa-fasa COVID-19, orang kena buang kerja, tak boleh ni, stres, anxiety dan sebagainya. It's okay to be sad sebab Nabi SAW pernah sedih. Sebab tu pada 18 Hijrah, 2 tahun sebelum berlakunya peristiwa Hijrah, Nabi disebut dengan Syahrul Huzun, yakni tahun kesedihan Nabi SAW. Maka tahun tu, maka Allah anugerahkan Nabi dengan Isra' wal Mi'raj. Sebab tu kalau boleh tuan-tuan pastikan dalam hidup kena ada orang yang kita boleh share something. Kadang-kadang tuan-tuan orang tu tak membantu apa pun. Saya pengalaman Allah bagi 10 tahun ni duk mengajak masjid surau apa semua ni, memang ramai lah kalau orang duk cerita tentang masalah rumah tangga, cerita tentang masalah peribadi. So I'm not a good, mungkin saya ni bukan orang yang pandai bercakap, tapi insya-Allah saya boleh mendengar lah, itu je lah. Yang mungkin mampu untuk mendengar lah. Sebab kadang-kadang manusia ni dia ada limit dia. Dia kuat setara mana pun tetap dia manusia. Hati dia akan breakdown, hati dia akan sedih. So kadang-kadang dengan hanya kita pinjamkan lean a shoulder untuk dia sandang pun dah besar rahmat dah. Sebab tu dalam hidup kena ada orang-orang, sahabat-sahabat dunia akhirat kita yang kita boleh duduk dengan dia, yang kita boleh kongsi masalah dengan dia, yang dia
Jadi apa pun dia akan duduk dengan kita, cari orang-orang macam ni. Banyak. Tak adakah perlu lain-lain jantina tak, sama-sama jantina pun tak apa, jangan jadi LGBT sudahlah. Maksudnya kita faham batas dia takat mana. Kita tahu dia punya sempadan dia tu, hudud itu takat mana. Kena ada sebab saya baca satu kajian dikeluarkan oleh macam WHO punya team, dia kata apa, sekarang ni fasa COVID-19 ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang terlibat dengan anxiety ni dia panggil panic attack dan sebagainya, mencecah lebih daripada 30% lebih. Sebabkan mungkin kan bila ada orang yang jenis extrovert kan, orang yang depa ni kena keluar, depa tak boleh duduk dalam. So dia akan jadi stres duduk di rumah. Orang introvert tak apa, yang orang dia memang duduk di rumah tak keluar 40 tahun pun tak apa, dia seronok sangat. Tapi ada orang yang jenis dia ni, dia punya energi dia punya vibe dia kena jumpa dengan orang, jumpa dengan kawan. Bila tak jumpa tuan-tuan dia stres. Bila tak jumpa tuan-tuan jadi tekanan pada dia. Bila tak jumpa tuan-tuan dia jadi masalah. Maka orang yang macam ni tolong cari. Lepas tu perlukan ni kawan-kawan ni, kalau tuan-tuan saya sekarang ni kita dah boleh ada banyak grup ni. Tuan-tuan add kawan-kawan yang tuan-tuan di sini, siapa yang tuan-tuan rasa boleh untuk saling menumpang manfaat. Bukan nak tunjuk kita baik, tapi saling menumpang manfaat. Macam tadi Hazira mesej kat saya, dia kata, Ustaz, Alhamdulillah untuk tim JTT Jamutun Teja, dia orang dah mula sampai nak khatam Quran. Ain Mahazi dia mesej, dia kata, Ustaz, boleh tak Ustaz masuk untuk kita nak khatam Quran? Saya kata boleh, tak ada masalah. Semalam tengah-tengah malam tim JTT pukul 12.30 dia orang. Maka kalau tim JTT boleh buat, takkan dah perniagaan lain tak boleh buat, apatah lagi yang tak buat perniagaan langsung. Mereka ni ada komitmen dengan berniaga. Tuan-tuan bayangkan, semalam pukul 12.30 masih tadarus. Pukul 8 pagi tadi dah ada program dengan Encik Khairul. Dan habis program pukul 7 tadi, pukul 6 lebih baru habis. Dia orang mandi-mandi rehat sat, terus dengar kuliah pula. Sagi ada lagi. Maka penat, of course penat, tapi biar penat yang ada ganjaran daripada penat yang tidak ada manfaat. Hidup ni tuan-tuan, percayalah. Tuan-tuan tak buat apa-apa pun penat. Tuan-tuan tak percaya, try esok, try test sekali. Bangun pagi jangan buat apa-apa. Duduk atas katil relax. Makan jangan, apa pun jangan buat. Kencing berak pun jangan. Duduk atas katil je. Jangan buat apa langsung. Kan? Kawan kita kata ni, hang tak ni. Dia kata bangun pun tak larat. Kira jangan buat apa. Sepanjang hari cuba duduk saja ataupun tidur sepanjang hari. Penat ke tidak? Tuan-tuan, kita kalau tidur lebih daripada 10 jam, badan dia tak rehat dah tuan. Tuan-tuan akan mula pada dia akan convert rehat itu kepada seksa badan. Sebab tu orang yang terlalu tidur lama, dia bangun jadi lagi penat. Tak tidur langsung pun penat. Saya terang-terang, daripada kemarin, ni dah 48 jam, tidur cuma 2 jam. Sebab saya ada masalah tak boleh tidur malam. Jadi setiap malam, waktu malam lah akan bekerja otak, duk fikir tentang mesin ATM beras, cerita tentang misi bantuan, duk fikir tentang pembangunan Darul Murtada, fikir tentang tahfiz at home untuk pelajar saya. Dan Alhamdulillah hari ni ada pelajar kami, tuan-tuan, mohon doakan, ada pelajar kami, Muhammad Naufal bin Suhaimi, dah khatam 30 juzuk hafalan Quran. Terharulah bila pagi tadi mereka hantar report walaupun duduk di rumah dengan sistem yang kita buat untuk hafazan di rumah. Nanti saya akan share pada tuan-tuan sebab sistem ni tak siap sepenuhnya lagi. Kita buat sistem hafazan, dia panggil tahfiz at home. Saya target tahun 2030 kita dah boleh bagi seluruh Malaysia orang hafal Quran. Cara percuma je. Saya tak berniat untuk charge apa-apa. Pada saya, kalau semua orang boleh hafal Quran tu satu nikmat dah. Sebab kami dah try buat sistem tu. Alhamdulillah, result yang sangat baik. Perkembangan yang sangat positif lah. Budak-budak dah menghafal Quran. Budak-budak menghafal Quran daripada rumah. Yang tu yang paling best lah. Saya tunjuk sikit tuan-tuan. Saya tunjukkan tuan-tuan data. Data yang budak-budak duduk di rumah pun boleh hafal. Nanti saya akan bagi pada tuan-tuan. InsyaAllah anak-anak tuan-tuan percuma sahaja. Sebab saya tak ada berniat untuk nak copyrightkan benda ni untuk kita nak jadikan sebagai produk untuk jual. Tak. Saya boleh berniaga dan saya boleh buat duit dengan cara yang lain. Tapi saya harapkan kalaulah semua anak-anak orang di Malaysia ni hafal Quran, tuan-tuan dapat pahala banyak ni. Sebab tu saya sangat struggle untuk nak siapkan benda ni. Memang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan orang dapat pahala, saya pun boleh tumpang pahala. Mungkin kalau saya mati pun, tuan-tuan terus baca Quran, anak tuan-tuan terus bagi manfaat, so tumpang kat situlah. Jadi benda-benda yang macam ni tolong. Contoh macam ni. Boleh share skrin macam mana nak share skrin? Kat mana? Dia tak ni.
Oh, dah tak ada dah. Tak apa, tak apa. Nanti lagi penghujung lagi nak tunjuk ke tuan-tuan. Data berkaitan budak-budak yang dah hafal Quran. Hafal daripada rumah aja. So, kalau budak-budak boleh hafal daripada rumah, tuan-tuan pun boleh hafal daripada rumah. Sebab budak-budak ni umur 7, 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 13 tahun. Jadi, benda-benda macam ni lah. InsyaAllah lagi saya penghujung. Minta kat Nadirah Ustaz, report tentang pelajar progres hafalan budak. Sebab saya tu kata saya tak berniat nak menjual. Tadi sahabat saya, saya cerita lah, sahabat saya ke Saurah telefon kan. So, saya kata Kak Saurah, jom kita buat sama-sama projek kita ni, kita nak bagi pendidikan. Maksudnya pendidikan. Kak Saurah ni baik, dia suka nak bagi duit. Saya kata Kak Saurah jangan bagi duit. Kak Saurah saya perlukan idea. Kak Saurah jangan marah, Saurah saya cerita mudah-mudahan jadi inspirasi kepada orang lain. Untuk orang lain semua terus untuk buat baik. Kita berlindung daripada iblis dan setan yang bawa kepada sifat riak dan takabur. Tak, sebab contoh saya tahu Kak Saurah dia selalu telefon. Kata Ustaz, Allahumma salli alaihi wasallam. Dia nak bagi duit. Saya kata Kak Sarah tak perlu bagi duit. Kak Sarah bantu saya macam mana kita nak pastikan semua budak boleh mengaji. Yang pertama. Yang kedua, semua budak boleh hafal Quran. Tuan-tuan bayangkan kalau kita ada satu sistem dan saya try buat, budak-budak hanya perlukan sejam untuk menghafal satu muka surat. So sehari kena spend 1 jam je. Tuan-tuan buatlah reward. Dia hafal 1 jam, tuan-tuan akan bagi dia boleh main game PUBG, boleh main game Mobile Legend. Kan tu sistem win to win. Dia dapat main game dia dan kita dapat apa yang kita nak. Itu konsep je lah. Nanti saya akan tunjuk secara detail benda tu. Jadi Allahumma shalli ala Muhammad. Lepas mana dah? Tadi berbalik pada tadi. Jauh sangat dah kita pergi. Maka it's okay to be sad. Tak ada masalah untuk kita sedih. Tapi pastikan cepat-cepat kena move on daripada kesedihan. So saya pujilah beberapa tim yang sekarang ni. Orang sangat komitmen. Mereka sangat tinggi dalam bab nak teruskan grup tadarus. So sekarang dah boleh select dah, tuan-tuan pilih dalam 10 orang, 15 orang, buat grup secara personal, laki sama laki, perempuan sama perempuan. Kita buat satu grup yang saling dia panggil mutabaah amal. Kita salat lawan-lawan tanya. Hari ni siapa lagi tak baca Quran? Hari ni siapa tak ni? Kita buat tuan-tuan. Jadi macam benda-benda yang macam tu, trust me, dia akan bawa satu ukhuwah yang sangat luar biasa insya-Allah. Sebab kita tak mau ikat ukhuwah kita atasnya atas dunia, kita nak pada urusan akhirat juga insya-Allah. Baik, seterusnya apa? Yang ke-8, puasa 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah, puasa 10 hari awal tu. Maksudnya hari 1, 2, 3 sampai hari ke-9, kecuali hari yang ke-10 sahaja. Maksudnya hari pertama, hari 10 tu adalah musim haji dah. Hari haji. So hari haji tak boleh puasa, haram. So hari 1 Zulhijjah sampai 9 adalah sunat untuk kita berpuasa yang hanya main setahun sekali sahaja. Jadi tu 7 puasa sunat yang datang setahun sekali. Baik catatan. Puasa pada hari Arafah iaitu pada 9 Zulhijjah adalah mengikut kalender negara masing-masing yang berdasarkan ruqyah yang dibuat daripada takwim setiap negara lah. Sebab kadang-kadang ada negara yang mungkin berbeza sebab jam berbeza. Orang yang duduk di Jepun adalah mungkin sedang pagi. Orang yang duduk di Amerika Syarikat yang hujung sekali bila matahari naik kot ni, yang duduk negara paling awal akan dapat siang paling awal. Yang hujung ni bila matahari ataupun bulan dah mengelilingi bumi dah mula bertukar, maka dia baru dapat matahari. So dia baru dapat siang. Itu dari segi sains je lah. Maka dia akan ada sedikit. Sebab tu ada negara yang kadang raya awal, kita raya lewat sikit. Bukan raya awal anak bulan keluar kat mereka, kita tak keluar. Tak. Disebabkan dia mengikut daripada kiraan penuh, haul penuh daripada setahun punya kalender. Yang kedua, puasa sunat yang datang sebulan sekali. Tadi setahun sekali. Pembahagian puasa sunat yang kedua tadi setahun sekali. Yang kedua, yang datang sebulan sekali. Faham? Tadi setahun sekali, ini sebulan sekali. Yang pertama, puasa pada hari-hari abid, yakni hari-hari yang terang. Hari putih. Kalau guru saya dia panggil hari-hari putih. Yaumul Abyad, hari-hari putih. Ayyam al-bid ni adalah hari-hari putih, hari-hari terang. Iaitu pada 13, 14, 15 pada setiap bulan ikut kalender hijrah. Saya ulang. Saya ulang. Puasa sunat yang sebulan sekali. Setiap bulan ada. Namanya yang pertama hari puasa hari-hari putih. Bila? 13, 14, 15 pada setiap bulan. Tak kira jatuh hari apa. Walaupun jatuh hari Selasa,
walaupun jatuh hari Rabu, walaupun jatuh hari Jumaat, maka sunat untuk kita berpuasa. Maksudnya tengok kalender Islam 1, 2, 3, kalender Islam bukan Januari, Februari, Muharram, Safar, Rabiul Awal tu. 13, 14, 15 setiap bulan sunat kalau kita nak berpuasa. Yang kedua, puasa sunat yang datang sebulan sekali yang disebut dengan hari-hari gelap. Yang disebut dengan ayyam as-sud. As-sud ni adalah hari-hari yang gelap, hari-hari yang tak cerah. Kalau gelap lawan dia tak cerah kan. Terang, gelap. Hari-hari gelap. Iaitu pada hujung bulan. Kalau hari-hari abyad, hari-hari putih adalah pada 13, 14, 15, maka hari-hari gelap adalah pada 28, 29 dan 30. Bulan hijrah lah. 28, 29 dan 30. Jadi maksudnya pada pertengahan bulan hari-hari putih, penghujung bulan hari-hari gelap. Settle. Yang ketiga, puasa sunat. Puasa sunat yang didatangkan ataupun puasa sunat yang ada seminggu sekali. Apa puasa sunat yang ada seminggu sekali? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adalah puasa sunat Isnin Khamis. Puasa sunat Isnin Khamis. Nur Amira, patutlah saya putih 15 hari bulan. Buat cermat sikit. Kami ni bukan gelap ni, Mira. Kami bukan gelap. Kami ni cuma tinted. Ni kalau buka tinted ni cerah ni insya-Allah. Perasan dia putih. Tapi memang putih pun tak apalah. Doalah moga putih tu boleh bagi manfaat insya-Allah. Baik. Yang ketiga, puasa sunat adalah puasa sunat yang datang seminggu sekali adalah pada Isnin Khamis. Isnin Khamis puasa sunat. Kecuali pada hari Isnin tu ataupun Isnin Khamis tu jatuh pada contohnya jatuh pada hari 10 Zulhijjah, maka haram berpuasa. Ataupun jatuh pada hari raya Aidilfitri, maka haram berpuasa. Ataupun jatuh pada hari raya Aidil Adha, maka haram berpuasa. Jelas nah? Isnin Khamis sunat puasa. Sebab tu siapa yang boleh istiqamah Isnin Khamis ni baguslah, hebatlah orang-orang. Baik, yang keempat yang disebut dengan puasa sunat umum. Puasa sunat umum ni apa? Yang pertama, sebaik-baik puasa adalah puasa Allahumma salli ala puasa Nabi Daud alaihi salam. Macam mana puasa Nabi Daud? Ini berlaku kisah ketika mana Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Seorang sahabat Nabi. Abdullah bin Amr bin As ni seorang sahabat yang dikenali dia ni kuat beribadah. Kuat tak kuat dia beribadah ni sehingga kan Abdullah bin Amr bin As ni dia berpuasa hari-hari. Hari ni puasa, esok puasa, lusa puasa, hari-hari puasa. Maka Nabi jumpa dengan Abdullah bin Amr bin As. Nabi tanya, wahai Abdullah bin Amr bin As, betul tak kamu puasa setiap hari? Dia kata, betul wahai Rasulullah, aku suka untuk berpuasa setiap hari. Sebab sahabat ni dia akan berlumba-lumba nak buat ibadah. Kita berlumba-lumba tinggalkan ibadah. Jadi, maka bila kata macam tu, Nabi kata, wahai Abdullah bin Amr bin As, bagilah hak kepada diri kamu sama. Janganlah. Dia ni tuan-tuan hari-hari puasa. Setiap malam tak tidur. Bukan main game. Kita main game. Tiba game PUBG, tiba game Mobile Legend, tiba game Dota lah, CSGO, COD, semua game kita main kan. Sekecil-kecil game sampai sebesar-besar game. Sampai game tokok ulat makan buah apa semua tu badan besar. Lepas tu langgar orang, accident, arwah yarham. Habis orang lain pula makan kita punya badan. Tak kisahlah game apa. Bukan kata salah main game. Tapi Abdullah bin Amr bin As setiap malam dia akan berjaga malam. Daripada isyak sampai subuh. Hanya semata-mata dengan ibadah. Jadi Nabi kata, wahai Abdullah bin Amr bin As, janganlah kamu menzalimi diri kamu sangat. Bagi ruang untuk ada waktu rehat, ada waktu dengan keluarga kamu. Maka Nabi kata, wahai Abdullah bin Amr bin As, kamu puasalah sebulan puasa sunat 2 kali. Maksudnya sebulan puasa sunat 2 kali ya. Tak payah banyak-banyak sangat. Ambil 2 kali saja. Maka Abdullah bin Amr kata, wahai Rasulullah, boleh tak kalau aku nak lagi? Kalau kita boleh minta diskaun ke Rasulullah 2 kali banyak tu, kalau tengah hari je boleh tak? Kalau kita lah kan. Tapi Abdullah bin Amr bin As dia kata, wahai Rasulullah, boleh tak aku nak lebih lagi, aku mampu. Aku mampu lagi ni wahai Rasulullah. Maka Nabi kata, kamu puasalah Isnin Khamis. Maksudnya seminggu 2 kali, sebulan 8 kali. Dia duduk saat dia kata lagi, wahai Rasulullah, boleh tak kalau aku nak lebih sikit lagi? Nak lagi, dia tak puas hati. Maka Nabi kata, wahai Abdullah bin Amr bin As, kamu ambillah sebaik-baik puasa Nabi Daud alaihi salam, yakni diselangi daripada hari ke hari. Okey, contohnya
Mana papan ni? Contohnya dia puasa hari ni, esok dia berbuka. Dia berpuasa maksudnya begini tuan. Maksudnya Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Stres dia kalau tulis mesti tak sama. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Sabtu. So 5 hari kan? 7 hari. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Hari ni dia puasa. Hari ni dia tak buka. Hari ni dia berbuka puasa. Maksudnya dia tak puasa lah. Lusa, lepas tu dia puasa balik Selasa. Rabu dia tak puasa. Lepas tu dia puasa balik. Ni dia tak puasa. Ni dia puasa balik. Ni adalah puasa Nabi Daud AS. Dia selang di antara hari ke hari. Hari ni puasa, esok tak puasa. Lusa puasa, tulat tak puasa. Tungging puasa. Lepas tungging datang apa tuan? Hari ni, esok, lusa, tulat, tungging. Hari yang ke-6 dah apa? Tolong jawab Ustaz ada. Tungging, lepas tungging terbalik, lepas terbalik terkajang. Saya pun tak tahu lah. Yang pasti 7 hari itu masa kitaran dia diselangi daripada hari ke hari. Cuba cari Ustaz. Hari ni, esok, lusa, tulat, tungging. Ni yang ke-6 ni. Biasanya yang ke-6 apa? Tungging terbalik. Tak tahu tungging ke apa. Carilah. Maksudnya diselangi daripada hari ke hari. Itu adalah sebaik-baik puasa. Siapa yang boleh buat sekarang ni, Allah hebat lah. Orang ni boleh tak kat muzium dah. Maksudnya ni orang yang rare. Orang-orang yang diberikan kekuatan yang luar biasa pada akhir zaman. Orang-orang yang macam ni. Jelas Baik. Maka puasa Isnin, puasa Nabi Daud adalah puasa-puasa di antara puasa umum yang antara yang terbaik. Baik, di antaranya buyung langgang. Tungging, langgang. Matu merapu, tungging, langgang. Bohong. Serius, tungging, langgang ni? Tungging? Tak pernah tahu tungging tu. Ke Ustaz cipta? Salah Ana pun tak tahu. Esok, lusa, tulat, tungging. Esok, hari ni. Esok, lusa, tulat, tungging. Tubing. Buyung. Ampun merepek banyak sangat ni. Toyib. Tak ada. Tuli, tulat. Tak tahu apa. Maka puasa Nabi Daud. Selang hari. Okey. Dan puasa tu disebutkan. Baik, yang kedua puasa umum adalah puasa tiap-tiap hari Rabu. Cuma bab puasa ni, cuma dalil dia tidaklah terlalu kuat tapi boleh untuk kita berpuasa. Jadi disebut dalam kitab Idaman Penuntut jilid yang pertama. Yang ketiga, puasa apabila tidak makan di rumah. Yang ini puasa ni disebutkan di dalam jadi tidak ada makanan. Maksudnya gini. Kalau orang yang fakir, biasanya keadaan ini berlaku pada orang yang susah. Puasa sunat kepada orang yang memang makanan tak ada di rumah. Contohnya ada masalah kewangan. Contohnya orang tu dia ada isu, contohnya ada masalah tertentu yang membuatkan dia tak ada makanan langsung. Maka saat dia niat berpuasa, dia dapat macam puasa sunat. Ni khusus kepada orang-orang yang fakir. Orang kaya tak ada. Biasanya orang kaya makanan buka peti terjun makanan macam-macam. Macam Gunung Everest buka peti saya pernah pergi, sahabat saya ni kaya lah, jutawan ni. Bukan kata salah. Tak ada masalah untuk dia kaya macam tu. Jadi cuma waktu pergi tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila tengok dalam peti dia tuan-tuan buka-buka peti macam dengan Tesco. Semua benda ada. Semua benda ada tuan, macam 7-Eleven tu. Kira tuan-tuan kalau rumah tuan-tuan ada masalah apa, pergilah buka peti dia, semua ada. Lilin apa semua. Bukan dalam peti tak ada lilin lah, tapi nak abang kata sempurnanya tengok peti dia. Ya Allah kata kalau duduk kat rumah ni perasan Allah sebulan kencing manis tuan. Sebab terlalu banyak sangat makanan-makanan. Ayaknya apa semua. Saya kata betul syurga dunia betul lah. Salah ke tak salah? Tapi orang yang macam tu tak dapat lah untuk puasa sunat ketika makanan tidak ada langsung di rumah. Ni biasanya orang-orang yang fakir, orang yang terputus bekalan makanan. Sebab tu kita sedaya upaya kita usahakan. Saya baik tu tidak, tapi saya dengan tim kita usahakan. Lepas tu kalau tuan-tuan tengok hari Rabu ni kita akan bagi ayam untuk 20,000 orang dapat makan ayam. Sebab kita nak bulan Ramadan, satu Ramadan tu semua orang dapat makan ayam. Susah macam mana pun ayam. Tu kita buat pelancaran projek Madat Care. Tuan-tuan baca bawah tu kan.
Kita bagi beras untuk 100,000 asnaf. Maksudnya kita ada siapkan dah mesin ATM beras kita. Semua asnaf akan dapat ambil beras percuma sahaja. Dan tak asnaf pun tak ada masalah. Kalau dia kata, Ustaz, kami bukan asnaf boleh ambil dah. Tapi ada masalah, boleh. Saya tak ada masalah. Dia kata, Ustaz, kalau orang tipu, dia tipu pun tak apa. Dia dengan Allah. Ada benda yang kita mampu dalam urusan kita. Ada benda yang di luar daripada kemampuan kita. Tugas kita bagi saja. Baik. Jadi, kat sini fahamlah maksudnya. Pada orang yang berkemampuan, tolonglah. Ambil sebahagian daripada apa yang kita ada, share kepada orang. Daripada kita duk biak saja benda-benda yang duk ada kan. Macam baru ni dia seorang sahabat saya. Dia ceritalah, dia kata dia Allahumma salli alaihi wasallam, dia ada baju-baju yang lama-lama yang dia pakai. Baju tu cantik-cantik lagi. Baju pula yang brand-brand lah, baju-baju yang mahal-mahal ni. Dia tak tahu nak buat apa. Saya kata kalau tak tahu nak buat apa, buat pre-love. Maksudnya jual korang buat baju tu elok-elok lagi. Cuma saya nak beli, saya tak boleh lah. Saya nak beli, saya buat benda tanpa jadi darai, jadi bapuk saya lagi. Jadi saya kata jual baju tu, and then duit tu sedekah kat orang. Daripada baju biar duk saja, dia akan lusuh. Tapi kalau baju tu kita buat pre-love, tak apalah, jual kat kawan-kawan kita, jual kat orang yang berhajat lah. Confirm lah ada orang yang nak beli baju macam tu kan, pre-love ni. So kita buatlah benda tu. Tuan-tuan balik lagi try tengok. Kita ambil 5-6 pasang baju kita yang kita tengok baju tu elok lagi. Tapi kita buatlah bagi kat orang. Kalau bagi kat orang susah, dia bukan nak baju. Orang susah, dia nak makanan. So kita nak bagi makanan, mungkin duit kita tak nak banyak. So kita jual baju tadi, buat pre-love, daripada duit tu kita manfaatkan untuk kita sedekah. Boleh tak? Sama-sama lah kita buat. Kalau seorang buat satu baju, contohlah kita jual baju tu beli 300, kita jual 100, takkan tak ada orang beli. Orang faham value pada baju tu. So RM100, tuan-tuan dah boleh bantu 50 kilo beras. 50 kilo beras, tuan-tuan dah boleh bantu sekilo beras 6 orang makan. 50 kilo beras, 5 kali 6, hampir 300 orang dapat makan. Hanya sebab tuan-tuan satu baju je tuan-tuan jual. So, bayangkan sifir tu je lah. Baik, ada orang tanya, Ustaz nak tanya orang India ke orang apa yang dia puasa tak makan. Je minum air je. Boleh saya lupa dah. Saya tanya siapa ada tak Ustaz tahu. Dia tak silap saya agama Hindu, dia orang puasa, dia orang tak boleh makan daging kot. Tak boleh makan benda-benda yang berdarah. Susu dia boleh makan. Ada benda yang dia boleh dan ada what do and don'ts lah. Jual kat sajat berdosa tak. Sebab sajat ni dari segi biologinya dah disahkan kata dia lelaki. Maka kalau jual kepada sajat, yang kita tahu bila kita jual tu akan membuatkan lagi teruk dia, maka jangan jual. Kecuali Amira jual mungkin set pakaian lelaki kat dia. Tak apa. Cuma kalau mungkin Amira jual baju pada dia, tahu lagi punah. Kalau Amira pakai tak apalah, sedap juga orang nak tengok tu kan. Orang tengok tu nampak elok juga, dia pakai nampak uduh terus. Benda tu akan jadi lebih besar fitnah. Bukan nak kata membenarkan Amira untuk mendedahkan aurat, tidak. Saya doakan insya-Allah Amira akan jadi wanita solehah insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tapi kalau Amira jual dekat dia, akan menjadikan benda itu dia semakin jauh dengan Allah. Maka tak boleh. Termasuk siapa yang duk support produk dia. Sebab dia jadi sombong disebabkan dia ada duit. Bayangkan kalau dia terputus sumber duit. Disebabkan apa? Seluruh Malaysia boykot, tak beli barang dia. Kita akan beli bila Allahumma salli ala sayyidina dah dia berhenti buat benda-benda merepek, merapu ni. Dia dah berhenti seolah-olah dia ni mencabar murka Allah, baru kita support balik. Dia nak jual bengkong ke, bentan ke apa, silakan. Boleh beli. Tapi dengan syarat kalau Fatra sekarang saya senang siapa beli tuan-tuan kongsi saham. Dosa yang sama disebabkan seolah-olah tuan-tuan support perniagaan dia. Na'udzubillah. Banyak lagi produk-produk yang berkualiti ni, kawan-kawan kita dalam ni, founder-founder belakang ni. Tuan-tuan follow tengok banyak lagi yang sistemnya patuh syariah, yang tak zalim, tak menggunakan MLM, yang tak ada kira bahasa mana, siapa tak buat sale tak ada. Siapa buat sale so saling boleh compete each other dan sebagainya. Tu ada orang kata Suhaini dia kata apa, ya orang India puasa boleh minum susu, makan sayur tapi daging tak boleh. Betul lah, puasa agama Hindu. Jadi jelas kat situ dah. Baik, keterangan sikit insya-Allah kita nak pergi game Kahoot dah. Saya minta maaf tuan-tuan, malam ni 48 jam tak tidur, jadi otak jadi hang sikit. Jadi hang sikit otak. Minta maaf. Allahumma shalli alaihi wasallam. Sebenarnya hari ni daripada pagi non-stop. Tidur 2 jam. Pagi tadi saya tidur pukul 8, 9, pukul 10 jaga. Terus meeting.
Meeting sampai pukul 7 tadi, meeting 7 suku. Dah lelak 10 minit tadi, 7.30 sampai 7.40. Tu jadi sesi otak tak apa nak bersambung sikit. Baik, keterangan dinamakan hari-hari putih kerana malam-malamnya cerah. Okey, kenapa disebut dengan Yaumul Abyad? Hari-hari putih ni kenapa disebut 13, 14, 15 yang kita tengok, yang kita bincang pada hari-hari yang datang sebulan sekali tu kan? Adalah disebabkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, disebabkan pada malam 13, 14, 15 tu biasanya malam tu bulan penuh. Bulan penuh. Bulan penuh ni jadi terang, maka disebut dengan hari-hari putih. Dan pada hari-hari hitam kerana kegelapan malamnya pada itu disebabkan bulan tiada kelihatan. Biasanya pada 28, 29, 30 biasanya bulan tak nampak, maka dalam keadaan jadi gelap. Jadi gelap sikitlah. Maka disebut dengan hari-hari gelap. Permasalahan bagi orang yang berpuasa sunat, dengar bagi elok. Bagi orang yang berpuasa sunat lalu tidak jadi menyempurnakannya atau membatalkan puasa sunatnya itu, maka tidak wajib dia qada, tetapi sunat jika dia qada. Baik, gini. Orang yang puasa sunat, contohnya saya puasa sunat. Saya puasa sunat. Lepas tu orang jemput pergi kenduri, dia telefon, dia kata, Ustaz, ni mai kenduri saya Ustaz. Saya buat kambing golek. Orang Melayu ni cukup lemah dengan kambing golek. Makan tak banyak pun, tapi benda tu marketing side memang menang lah. So saya pun tak apalah, dia panggil, saya pun okey, sekejap lagi saya pergi. Saya pun start kereta, pergi. Saya niat puasa ni, niat tu memang nak pergi puasa. Sampai di rumah dia kata, Ustaz makan. Ustaz, kalau Ustaz tak makan, kecil hati saya. Maka ketika tu nak kena buat apa? Maka ketika tu hukum dia sebaiknya adalah saya buka, sebab nak jaga hati dia. Sebab dia disebut kalau tak makan jadi berasa hati, sebab saya puasa sunat saja, menjaga ukhuwah wajib. So saya pun makan. So saya dah puasa sepanjang hari dah ni, maka tak wajib untuk qada puasa tersebut. Tetapi sunat, saya pun besok harinya saya kata, tak apalah, saya nak qada balik lah puasa sunat saya yang kemarin tergendala. Maka sunat, tak wajib tapi sunat. Ni ramai yang mungkin tak tahu. Saya pun baru tahu, baca-baca kitab, naknya maksudnya puasa sunat bukanlah kita tertinggal, ganti tu boleh dapat untuk qada. Ganti tu bukan sambung lah. Duk buat leceh. Dia kata, Ustaz, semalam saya puasa sampai pukul 1, so lagi 4 jam ya. So hari ni saya puasa 4 jam lah. Sambung mari. Kepala otak jangan nak buat gelong gitu. Maka bermula daripada awal balik macam biasa. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah esok kita akan habiskan sikit berkaitan puasa yang makruh, puasa yang haram, dan puasa yang harus. Ada 3 benda. Malam ni kita dah bincang dalam bab puasa, apa itu puasa yang wajib dan apa itu puasa yang sunat. Puasa sunat, Allahumma sama, kalau qada pula Ustaz, kalau buka, qada wajib kena qada balik. Qada wajib, bukan sunat. Qada wajib, sebab puasa qada tu lah puasa qada yang memang kita sedang berhutang. Dia gini, saya hutang dengan Kak Masrul Ismail RM10. Saya pun pergi jumpa Kak Masrul, hutang tu saya wajib tak bayar? Saya wajib bayar. So, ada duit saya bayar. Saya pun bagi Kak Masrul, RM10. Hutang saya yang saya bagi. Apa yang berlaku, Kak Masrul baru nak ambil, saya kata, Kak Masrul tak jadi nak bagi. Buruk siku kan. Saya tak jadi lagi saya bayar esok. Sebab hari ni nak kena beli cendol. Dia pun kata cendol tu sedap sangat, so saya nak kena beli cendol ni. Kalau saya tak makan cendol hari ni saya mati, Kak Masrul. So saya pun ambil balik duit Kak Masrul tu. Maka hutang tadi selesai ke belum? Belum selesai. Bila hutang belum selesai, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya kena ganti semula. Selesaikan majlis. Lepas tu qada ni benda yang kita sedang berhutang dengan Allah. Macam dengan kita hutang lah. Hutang kita kena selesaikan bayaran penuh baru habis. Baru habis. Betul kalau betul. Siti Azizah Syafi'i bila ada kenduri, kenduri tu pula sampai tuan rumah tu main duduk dengan kita. Kalau kenduri saja tak apa. Kenduri saja tak apa. Tapi kalau kenduri yang sampai peringkat tuan rumah mai dia pula kata kecil hati tak ni dan sebagainya, sunat. Ketika tu sunat pula untuk kita berbuka. Tip tuan-tuan, nak tak tip tuan-tuan? Tip mahal ni. Siapa yang nak berkahwin, tuan-tuan kahwin waktu-waktu ni. Sebab tak kena buat walimatul urus. Sebab kan tak boleh berhimpun. Kahwin lah.
Duit yang patut buat walimatul urus terpaksa 20,000, 30,000 habis, tuan-tuan beli barangan rumah, kan, pi honeymoon habis PKP nanti, atau guna untuk manfaatkan kepada rumah tangga punya planning. Siapa yang belum kahwin ni, malam-malam ni ramai ni kawan-kawan kita yang belum berkahwin, saya doakan cepat dipertemukan jodoh. Kalau jumpa jodoh, kahwin terus kahwin terus tuan. Walimatul urus sunat, tapi kalau kita tak buat jadi fitnah. Tapi bulan ni ada orang kata tak fitnah? Takkan ada orang kata fitnah. Sebab memang tak boleh pi. Jadi siapa yang belum berkahwin, saya doakan cepat-cepat kahwin. Cepat-cepat kahwin untuk apa? Untuk save lah sikit duit. Nikah online. Itulah nikah online lah ni famous tu. Yang saya pun pening insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan, sebelum kita berhenti, saya nak tunjuk kepada tuan-tuan yang berkaitan result budak-budak kita yang hafal online. Mudah-mudahan insya-Allah dalam masa terdekat, kalau siap dia sistem ni, kita akan cuba manfaatkan untuk bagi kepada semua. Depa hantar kat mana? Ashraf kan? Okey. Yang bentuk video yang mana? Oh, video tak ada. Tak apa. Kepada tuan-tuan yang berkaitan result budak-budak kita yang hafal online. Okey. Buka share macam mana? Mudah-mudahan insya-Allah tengok di skrin ni, alhamdulillah, kalau siap dia sistem pelajar-pelajar kita bermula dari 18 hari bulan hari tu. Depa hantar kat mana? Kita buat program mentor mentee, so agak struggle sikit lah nak siapkan projek ni dalam masa sehari. Sebab 16 hari bulan pengumuman PKP, 17 hari bulan nak kena lepas budak balik. So memang 24 jam tu saya dengan tim tak tidur untuk kita siapkan projek mentor mentee untuk budak-budak balik rumah tapi boleh menghafal macam duk di tahfiz. So ada budak kalau kita tengok budak adik pelajar kita, adik yang bernama dari 18 Naufal. Berapa Naufal? Kita buat program mentor mentee, so agak struggle sikit adik Naufal kita projek ni dalam masa dia dah selesai hari ni 16 hari bulan dia dah menghabiskan 30 juzuk hafalan. 17 hari bulan nak kena lepas ni pagi tadi memang 24 jam selesai dalam tempoh cuma 3 bulan alhamdulillah. Sebelum ni dia dah hafal dah sikit, dia datang di Darul Murtada dia dah habiskan terus hanya dalam tempoh 3 bulan habis 30. Adik kata ada alasan lah sebenarnya bernama, kita nak bagi alasan kami sibuk, kami tak boleh, kami nak, so budak-budak pun boleh hafal Quran. Tuan-tuan boleh tengok hafal kita dia dah selesai hari ni 17 hari bulan dia dah habis dia menghafal, so dia hafal dah 3 hari ni. Jadi sebenarnya tak ada alasan, please duduk di rumah pun kita masih boleh menghafal Al-Quran. Dan cuma untuk kita yang baru-baru ni tak ada masalah, saya dah siapkan satu app, adik tak ada alasan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia baru, kami sibuk, kami tak boleh, kami nak, so insya-Allah kita akan lancarkan pada Ramadan. Tuan-tuan boleh tengok app ni percuma kan, walaupun saya yakin kalau buat jual pun boleh, tapi cuma kita nak seramai mungkin orang yang boleh untuk membaca Al-Quran insya-Allah. Tak ada alasan, please duduk di rumah pun tuan boleh buka di situ, boleh tengok nampak. Cuma untuk kita yang daripada awal ni adalah apps-nya. Yang ni belum siap sepenuhnya nak siapkan satu. Saya tunjuk kat tuan-tuan, saya belanja je. Tadarus online, nama dia Tadarus online, dan tuan-tuan akan masuk sign up dan kita akan baca Quran ramai-ramai dalam ni. Adakah ada guru yang akan tunggu Allahumma shalli alaihi wasallam, dan dia akan grup lah. Contohnya macam sini kan. Grup yang pertama contohnya nama dia grup JTT, contohnya Jamu Tunteja. So masuklah ke grup Jamu Tunteja. Yang kedua grup apa? Chams. Yang ketiga grup daripada Ratu Jamu Malaya. Jamu Ratu Malaya kan, JRM. So masuklah grup Encik Khairul, grup Bonda, apa semua masukkan. Maka dalam grup kita tu, dan kita boleh follow up pula, tengok banyak mana dah baca Quran, dia jadi sebagai bookmark. Sebab kalau kat Quran kita ada bookmark, maka kat dalam ni pun ada bookmark. So kita boleh tahu kawan kita baca mana-mana dah, dia tertinggal banyak mana dah. Kalau dia tertinggal, kita bagilah semangat, hang tak baca Quran lagi ni kemarin. Dia macam bentuk matchmaking sahaja. Macam kita nak main game, kita akan cari siapa lawan kita, tu sama. Dan sedikit tambahan dalam apps ni insya-Allah untuk manfaat tuan-tuan semua. Kita aplikasikan macam semula. Tuan-tuan tahu semula, app semula yang dia duk nyanyi lagu. Kenapa app semula ni jadi famous? Sebabkan suara dia jadi sedap. Suara tak berapa sedap tuan-tuan, tapi bila baca pakai app semula jadi sedap tuan-tuan, walaupun baca Quran. Sebab dia auto tune suara. Sebab manusia ni dia suka pujian. So kalau orang tak puji pun, sistem terpuji pun dia seronok dah. Dan insya-Allah untuk makluman, apps ni dibuat kurang daripada 10 hari. So memang all out sekali. Sebab tu saya dan tim memang dalam bab ni memang kita tak tidur malam untuk kita pastikan kesiapan pada projek ni lah insya-Allah.
Allah SWT, mudah-mudahan Allah bagi manfaat kepada kita semua. Saya for free, jangan bimbang. Siapa yang duk ikut kuliah saya, memang you akan dapat terus akses paling awal. Walaupun orang lain pun dapat free juga. Cuma akses awal ni kita akan bagi kepada yang duk follow kuliah dan sebagainya lah. Tadarus online insya-Allah. Dan dah 70% insya-Allah, kalau tak ada arah melintang, hari Khamis atau Jumaat siap, mungkin kita akan lancarkan hari Jumaat. Berkat hari Jumaat insya-Allah. Tak ada lagi untuk download kan? Belum ada. Sarah Malaysia belum. Tadi pun saya meeting daripada petang tadi, berkaitan untuk macam mana nak platform, nak upgrade lah platform dia. Di antaranya kita masukkan semula punya sistem. Jadi bila tuan-tuan baca Quran jadi sedap lah sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Suara kita tak sedap ni, tapi sebabkan guna sistem tu, tiba-tiba suara jadi macam ni. Kita semangatlah sikit nak baca. Dan kita akan buat challenge. Awak dia jadi macam banyak sangat ni. Dekat dah. So suara baru semangatlah sikit kita nak baca setiap malam. Bila nak baca setiap malam, bila kita ni kalau tidak suara kita nak baca seorang-seorang pun jam kan. So insya-Allah Nur Amira dia kata confirm subscribe premium. Amira dah memang premium dah. Tu tak perlu subscribe premium. Kamu semua ni insya-Allah akan dapat. Boleh teranung sekali, dan insya-Allah saya tengah berhubung dengan tim UNIC. Bazli, Ustaz Fakhur Razi sebagainya, untuk diorang terlibat sama. Banyak daripada qari-qari ni, sebab saya kata ini bukan projek untuk buat duit. Saya kata minta maaf. Ni projek ni kita nak bagi percuma. Cuma saya kata sifir dia mudah. Kalau sejuta orang baca Quran, maksudnya sejuta orang. Di Malaysia ada 22 juta orang Islam. Baik, kita tak boleh ambil semua. Kita ambil 5% yang download. 1% saja, 5% yang download bersama dengan 1 juta orang yang download dan dia khatam Quran melalui apps itu. So apa berlaku tuan-tuan? Dalam Quran ada 1,27,000 huruf. Dalam Al-Quran ada 1,27,000 huruf. So apa yang akan berlaku tuan-tuan? Kalau 1,27,000 huruf, so kalau dia baca satu malam dia baca mungkin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, satu juzuk, maka dia ada satu juzuk dalam Quran ada 34,233 huruf. So satu huruf Nabi kata diberikan 10 pahala. Maka bulan Ramadan, batu dalam apps ni saya terang, saya bolot lah. Biasanya saya akan ambil kawan-kawan dia nak sumbang boleh untuk buat apps ni, tapi apps ni saya bolot sikit. Tamak sikit, tak apalah, tamak untuk akhirat kan. Saya buat keluar duit sendiri dulu. Banyaklah, berpuluh ribu tu. App ni mahal, memang mahal lah, sebab platform dia macam Grab, macam super apps. So satu orang baca satu juzuk bersamaan 34,233 huruf. Kali dengan 10 Nabi sebut, bersama dengan 342,333. So kalau 1 juta orang baca, sama dengan berapa tuan? Maksudnya saya seronok boleh jadi jutawan nanti saya. Kali dengan 10, 300,000 kali dengan sejuta, 300,000 kali dengan sejuta, bersamaan dengan 342 trilion pahala. Kalau pahala tu jadi benda yang kita nampak, okeylah. So app saya spend 100,000 je, tapi dapat 300 trilion pahala setiap hari. Waktu saya memang all out sikit dalam bab ni. Doa lah tuan-tuan dan orang awal yang akan saya bagi untuk guna insya-Allah. Dalam tu juga kita akan ada untuk qiraat, kita betulkan bacaan Quran dengan tajwid. Kita dah rakam 4 ke 5 video macam mana sebutan tajwid itu, daripada alif macam mana nak sebut, ba macam mana, sa di mana sifat huruf sa, jim di mana, mim di mana tutup mulut, nun kenapa tak tutup mulut. Kita akan sebut dan kita ajarkan. Dah ada 5 siri rakaman bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ashraf Naim, abang saya. Jadi kita harapkan semua boleh bersama lah insya-Allah. Baik, Mami Hera pun ada bersama kita. Tuan-tuan, saya mohon tuan-tuan tolong doa untuk Mami Hera Helmi. Ni cakap saya lah, sangat baik orangnya, dan dia dikuarantinkan. Tapi alhamdulillah saya dimaklumkan negatif dia punya test, tapi dikuarantinkan lah. Saya doa, kita sama-sama tuan-tuan tolong doakan untuk Mami Hera, founder kepada Herf Skincare.
Mudah-mudahan Allah bagi kebaikan. Apps tu nama Tadarus Online. App tu nama Tadarus Online. Cuma stay tune lah insya-Allah. Kita usahakan tuan-tuan di antara orang yang paling awal dapat. Baik, jom kita pergi Kahoot game. Tuan-tuan, dah bersedia ke belum? Kita akan pergi kepada Kahoot game. Malam ni ada 200 orang lebih insya-Allah. Kita harapkan mudah-mudahan ada 100 orang yang akan masuk at least. Kahoot game, jom. Mudah-mudahan. Okey. Saat nak buka ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Refresh. Kejapnya, internet cak ayam sikit. Okey, bismillahirrahmanirrahim. So malam ni kita akan masuk berkaitan tajuk berkaitan bab puasa. Bab puasa insya-Allah. Dah berbincang beberapa berkaitan bab puasa dan insya-Allah Ramadan ni Ramadan yang terbaik pada kita sebab kita dah berbekalkan ilmu. Kita pergi ke medan perang siap dengan ilmu. Bukan lagi dengan kosong dan sebagainya. So tahun ni insya-Allah akan berlaku perbezaan. Boleh bagi link Okey, tuan kod dia 9906-034. 9906-034. Jom. InsyaAllah malam ni. Sembilan putih. Okey, come on. Alhamdulillah laju masuk malam ni. 50 orang dah. Yang tak boleh masuk dengan through kepada browser Chrome, boleh untuk download apps. Download apps ni bagus tuan sebab tuan-tuan boleh ambil juga untuk anak-anak tuan-tuan nak mengaji. Contohnya tuan-tuan pergi di home. Tuan-tuan boleh tengok banyak pengajian-pengajian yang lain juga. Boleh tengok dalam bab education, contohnya anak-anak kita untuk sekolah rendah, sekolah menengah ada soalan-soalan dia. So boleh buat cabaran di rumah. So tak rugilah benda tu insya-Allah. So kita usahakanlah download nanti main dengan anak-anak di rumah. Mia Gombok ni siapa dia? Mia Gombok ni. Dah 100 orang lebih. Pak Ndak Fadli, Ami Muhammad Wahid, Ain Syafiqah, Yi, Luqman Jud, 120 orang. Come on, sikit lagi kita buka lagi 30 saat. Okey, 20 saat terakhir. Tuan-tuan panggil anak-anak, mai jawab sekali. Dapat ilmu ke anak juga. Suruh anak tinggal siap apa yang dia buat sekarang, suruh isteri tinggal siap apa dia buat sekarang, suruh suami tinggal siap dia buat. Kalau tengah mandi, tutup ayam, biar dia keluar lu dengar. Sekali sambung mandi. Kita dah belajar mandi wajib boleh untuk kalau bukan mualat, boleh berhenti. Tak ada masalah. Tutup ayam terus, abang ada sayang, mai dengar lu. MIM, oh nampaknya pelajar Darul Murtadah pun ada. MIM 16 ni siapa dia? Kod nama dia? Maksud MIM adalah Murtadah Integrasi Ma'had Integrasi Madat. Okey, 10 saat. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, kita akan mulakan bismillah dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tuan-tuan kita tengok malam ni siapa yang akan balik kejuaraan RM200 insya-Allah. Mudah-mudahan ada rezeki pada pihak orang tertentu. 151 orang berada dalam gelanggang. Bismillahirrahmanirrahim. Are you ready for the first question? Let's go for bab puasa. Soalan pertama, pengertian as-saum dari segi bahasa ialah menahan diri daripada sesuatu, melawan diri daripada sesuatu, menolak sesuatu daripada sesuatu, melayan diri daripada sesuatu. Ya Allah, peningnya. Yang pasti, sesuatu itu adalah jawapan yang betul. Menahan, melawan, menolak, melayan. Ini adalah pembuka bicara daripada kuliah kita tadi. Kita dah membahaskan. Kita dah membicarakan soal apa itu maksud as-saum.
Ma makna as-saum? Imsak, menahan. Tuan sebutlah. Siapa yang jawab lambat nasib? Baik, 10 saat lagi. Tuan-tuan ingat, pada yang baru masuk dalam Kahoot game, kalau tuan-tuan jawab betul pun, kalau lambat, markah akan kurang. Kalau salah, automatik kosong lah. Kalau betul pun lambat, dia akan kurang. Baik, Alhamdulillah, ramai yang fokus. Makna as-saum adalah menahan diri daripada sesuatu. Baik, kita tengok. Fatin mendahului. Rashid Karim, Farah Izzati, Zul Iman adalah 3 nama-nama yang hampir setiap malam ada bersama dengan kita untuk pengajian. Cuma 2 yang teratas, Lan dan Fatin, adalah 2 nama baru. Baik, kita tengok soalan yang kedua. Puasa syarak bermaksud tahan diri daripada makan, minum dan segala yang membatalkan puasa dari terbenam matahari hingga terbit fajar. Tengok soalan betul-betul. Dari terbenam matahari hingga terbit fajar. Betul ke puasa waktu malam? Jangan keliru. Baca soalan bagi betul. Kalau terbit matahari, terbenam matahari, keluar matahari, terpeleot matahari, tu soalan-soalan atau soalan yang perlu kita highlightkan. Dia cuma salah dan betul sahaja. You have 50%. If you just gamble, you have 50% to win and 50% to lose. Tapi ingat, dalam bab ibadah, is not gambling, is ibadah. Sah atau batal. Jangan buat main-main. Empat, 3, 2, 1, jawapannya adalah salah. Saya yakin 94 orang ini hanya membaca pada awal soalan sahaja. Tuan-tuan, puasa dari sudut syarak bermaksud imsak anil muftirat, menahan diri daripada lapar dan dahaga. Betul. Dan segala yang membatalkan puasa pun betul. Tetapi daripada terbenam matahari hingga terbit fajar. Yang betul adalah daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Dengar macam sama, tapi tak sama. Kalau terbenam matahari sampai terbit fajar, maksudnya tuan-tuan berpuasa bermula daripada maghrib sampai ke subuh. Tapi puasa kita bukan maghrib ke subuh, tapi subuh ke maghrib. Sebab tu kita hati-hati dengan soalan. Jangan dia buat terburu-buru. Slow and steady, but with wisely. Dengan cara yang berhemah. Baik, tanya kepada 60 yang jawab betul. So, nampaknya 3 yang bawah itu adalah nama-nama yang memang macam mana pun mereka pasti ada dalam podium. Saya tak pasti sama ada mereka ini adalah ahli-ahli dalam bab fiqh, sebab soalan yang mereka jawab biasanya betul. Fatin mengekalkan podium dia. Kita tengok soalan yang ketiga. Soalan baca bagi betul, tuan-tuan. Berapakah hukum ibadah puasa? Ibadah puasa ada berapa hukum? Ada haram, ada makruh, ada harus, ada sunat. Ada yang mana? Wajib. Ada berapa, tuan-tuan, total? Jangan tertipu dengan perkataan 6 di atas itu, kerana dia tidak ada dalam jawapannya. Hukum ni asas dia ada berapa? Ada tu lah, tuan. Haram, wajib, makruh, sunat, harus, berapa semua? Campur lah. 1 campur 1, campur 1, campur 1, campur 1. Berapa total? Cepat. 20 saat. Masih ada lagi lebih kurang 50 orang yang belum jawab. Dia masih confused duk kira. It's okay. Tapi ingat, lagi lambat tuan-tuan jawab, lagi kurang pemarkahan yang akan diberikan. Total markah mungkin 2,000 ataupun 1,000. Tapi lagi setiap saat itu tuan-tuan akan menelan kos daripada pemarkahan. 3, 2, 1. Jawapannya adalah 5. Haram, wajib, makruh, harus, sunat. Maka semuanya adalah 5. Macam mana apa itulah? Haram hukum ya, ada haram, wajib, makruh, harus dan juga sunat. Ingat sampai mati. Dan nampaknya telah berubah podium kita pada hari ini. Fatin dan Lan telah terjun ke bawah seperti Pandalela Renong.
Dan Nur Alia Azman, juara bertahan pada episod kita yang pertama, telah datang buat comeback. Dan Kak Tip, alhamdulillah dah masuk dalam podium. Soalan yang keempat. Berikut adalah hukum puasa yang wajib kecuali puasa qada bulan Ramadan, kecuali puasa nazar, kecuali puasa bulan Ramadan, kecuali puasa 6 hari di bulan Syawal. Selamat Hari Raya. Come on. Kecuali. Saya dah bold dah warna hitam tu. Kalau tak juga, Allah, tak tahulah. Maksudnya, ni adalah puasa yang sunat. Apa tu tuan-tuan? 20 saat. Masih ada 30 orang yang belum jawab. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, jawapannya adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Sebab ini adalah puasa yang didatangi setahun sekali. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini puasa sunat ada 4 kan tadi kan? Puasa sunat pada setahun sekali, sebulan sekali, seminggu sekali dan puasa umum. Jadi alhamdulillah tahniah ramai yang jawab betul. Puasa nazar tak. Puasa nazar ada puasa wajib. Sebab dia bernazar maka jadi hukumnya wajib. Dia tinggal jadi dosa. Baik, kita tengok. Nur Alia Azman mengekalkan kejuaraan tahta di tingkat yang pertama. Kak Tip disebabkan mungkin sedikit kelewatan, mungkin sambil-sambil menjawab juga dia untuk study saham, jadi agak lewat sikit. Alif dan Wardah adalah muka-muka baru yang baru masuk dalam podium sana. Nur Fazira entah datang daripada mana, saya tak tahu, tiba-tiba duduk pada podium yang kedua. InsyaAllah moga kekal. Soalan kelima. Berikut hukum puasa dalam ibadah haji dan umrah sebagai ganti untuk penyembelihan fidyah adalah, baca soalan bagi elok. Hukum puasa dalam ibadah haji dan umrah sebagai ganti untuk penyembelihan fidyah. Makruh, sunat, wajib atau haram. Ni awal-awal kita dah bincang dah tadi. Maksudnya dia kena buat penyembelihan fidyah yang wajib ke atas dia. Maka apa hukum dia? Dia dah sebut dah tu. Dia nak bagi tip lagi. Jangan tertipu dengan warna. Dia tengok warna merah, dia tibai jawapan merah. Dia tengok warna biru, dia tibai warna biru. Lima, 4, 3, 2, 1. Baik, jawapannya adalah wajib. Kita dah bahas tadi, ada beberapa benda, maka jawapannya adalah wajib. Baik, jelas tuan-tuan? Tu Ana tukar. Ana pergi ke ni, pakai ni. Kau nak pakai tadi? Pakai Kahoot? Okey, baik. Kita akan pergi kepada seterusnya. Soalan dan kita akan tengok siapa yang masih memegang tahta kemenangan. Nampaknya Nur Alia Azman. Dia main balik. Ayun dia saja dia kata tadi. Bagi. Dah dia kekal. Kak Tip, come on Kak Tip. Azri dan Amirul Rashid adalah orang baru insya-Allah. Baik, kita tengok next. Berikut hukum berpuasa pada hari Arafah bagi mereka yang mengerjakan haji dan tidak bermusafir adalah hari Arafah bagi mereka yang tidak musafir. Apa hukum dia? Haram, harus, sunat ataupun wajib. Hukum puasa hari Arafah bagi mereka yang maksudnya tuan-tuan kita duduk di Malaysia, kita tak buat haji. Maksudnya kita ni wajib ke atau apa? Tadi kita dah bincang berkaitan puasa hari Arafah.
Baik, lagi 20 saat. Nampaknya kebanyakan yang jawab sunat. Baik, kita akan tengok. 4, 3, 2, 1. Baik, jawapannya adalah sunat. Puasa Arafah adalah sunat, bukan wajib dan bukanlah haram. Yang haram adalah pada 10 Zulhijjah, itu adalah haram. Hari puasa Aidil Fitri, raya Aidil Fitri haram. Hari puasa Aidil Adha haram. Baik, kita tengok adakah Nur Alia Azman masih mengekalkan konsisten dan istiqamah menjarakkan mata 180 lebih kurang daripada nombor 2. Dan Kak Tip, jangan Kak Tip, kuih turun dah tu siapa. Kak Tip membezakan mata hanya sedikit sahaja, lebih kurang dalam 4 mata sahaja lagi. InsyaAllah boleh lagi. Soalan yang ke-7. Berikut hukum puasa kafarah adalah puasa kafarah. Puasa kafarah. Hak budak tu bukan kafarah, budak tu dia berkhatan ataupun bersunat. Puasa kafarah adalah puasa denda. Puasa denda. Yang ni awal-awal kita bahas tadi. Apa dia hukum yang pertama daripada perbahasan bab puasa yang tadi? Puasa puasa kafarah. Apa dia? Wajib, sunat, harus, haram. Wajib, sunat, harus, haram. Itulah Nur Alia ni laju betul dia jawab. Nur Alia makan susu apa kecil-kecil Nur Alia? Laju sangat jawab ni. 15 saat. Okey. Abang Fadli Fuad next YB dia kata apa? Yang tu adalah wajib. Dia tengok betul ke tidak wajib. YOLO ni. Ami Mat Wahid dia kata wajib. Kita akan tengok betul ke tidak. Baik, betul jawapannya adalah wajib. Dalam perbahasan awal tadi, puasa kafarah, di antara puasa kafarah, puasa zihar ataupun puasa bersetubuh di siang hari adalah wajib ditunaikan. Okay, next. Nur Alia Azman bergaya sungguh dia. Dah 238 mata menjarakkan diri. Nampaknya Kak Tip telah terjun seperti Pandalila Renong sekali lagi ke hilang daripada radar. Azri, Alif, Falah dan juga Dini, inilah 4 muka-muka baru. Berikut contoh puasa umum kecuali puasa setiap hari Rabu, puasa Nabi Daud, puasa hari Isnin, puasa apabila tidak ada makanan. Mana puasa umum? Dia ada satu dalam ni, dia hanya puasa seminggu sekali. Dia akan 3 kategori puasa sunat. Yang pertama, puasa setahun sekali, puasa sebulan sekali, puasa seminggu sekali dan puasa umum. Ada satu yang warna dia, dia adalah puasa duduk pada puasa yang seminggu sekali. Nur Ali Azman, saya tekan je Ustaz, sempat baca nota. Kemas ya. Tengok, patut menang, siap buat nota tuan-tuan. Kita relax, duk menganga ya. Lepas tu duk buat macam Imam Syafi'i, lepas tu payahlah nak menang. Ni tip dia dah bagi dah. Kena buat nota. 3, 2, 1, jawapannya adalah puasa pada Isnin Khamis, tuan-tuan. Puasa hari Rabu adalah puasa umum. Puasa Nabi Daud, puasa umum. Puasa apabila tidak ada makanan, puasa umum. Jawapannya adalah puasa Isnin Khamis, puasa yang didatangkan pada setiap minggu. Isnin Khamis kan setiap minggu, mana ada terbatal. Sempena musim PKP, kerajaan membatalkan hari Isnin dan hari Khamis. Hari Ahad terus lompat hari Selasa, ada ke? Tak ada. Puasa umum adalah puasa yang didatangkan pada setiap minggu. Ada orang kata silap baca soalan. Tak tahu. Next kita tengok. Nur Ali Azman dipotong. Nur Ali Azman nampaknya dipotong oleh Falah dan Kak Tip. Tadi terjun macam Padalila Renong, ni naik balik macam dengan Azizul Hasmi Awang. The Pocket Rocket Man. Naik balik tah daripada mana Kak Tip, masya-Allah. Baik, kita akan tengok, masya-Allah, tabarakallah. Next. Soalan yang ke-9.
Berikut syarat wajib berpuasa kecuali beragama Islam, baligh, suci dari haid nifas dan juga musafir. Syarat wajib berpuasa. Ni soalan kebat sikit. Soalan, apakah syarat wajib berpuasa? Tuan-tuan, soalan ni kita dah mengaji di sekolah rendah. Kalau siapa salah kena tibai. Wajib berpuasa kecuali ada satu je jawapan yang tak betul. 3 betul. Lima belas saat. Ramai yang jawab musafir. Ada yang jawab hijau. Hijau tu musafir. Ataupun gila. Hijau musafir. Baik, kita tengok. Jawapannya adalah musafir. Musafir tidaklah termasuk dalam syarat wajib berpuasa. Baik, soalan seterusnya. Falah. Falah mengekalkan. Apa Nur Alia Azman? Ke mana kamu pergi Azman? Nur Alia, kenapa kau menghilangkan diri? Kak Tip, come on Kak Tip sikit lagi. Come on Kak Tip, buat kejutan sikit malam ni. Bawa tim-tim trader untuk kita menang Kak Tip. InsyaAllah. Buktikan kata tim trader bukan cak ayam. Mewakili trader Norton, Trader United. InsyaAllah. Soalan seterusnya. Soalan yang ke-10. Apakah antara hikmah kenapa hukum makruh mengkhususkan puasa pada hari Jumaat sahaja adalah melatih diri untuk bangun qiyamul lail? Soalan ni panjang, baca elok. Antara hikmah kenapa hukum makruh mengkhususkan puasa pada hari Jumaat sahaja adalah melatih diri untuk bangun qiyamul lail. So bangun qiyamul lail tu sebab tu disebabkan makruh puasa pada hari Jumaat je. Maksudnya tuan-tuan saja puasa hari Jumaat sahaja. Kenapa kata makruh? Betul ataupun salah? Maksudnya tak boleh lah. Sebaiknya elok daripada puasa hari Jumaat saja. Contoh esok Jumaat, tuan-tuan puasa Jumaat saja, tak kapit di antara Khamis atau Jumaat, maka hukumnya makruh. Betul ataupun tidak? Disebab apa? Nak melatih diri untuk buat qiyamul lail pada hari Jumaat tu. So kita bangun untuk dapatkan qiyamul lail, dapatkan solat subuh, baca solat surah sajadah ataupun dapat sujud sajadah. 10 saat. Soalan ni agak logik. Betul ataupun salah? Baik, jawapannya adalah salah. Tak ni pun antara hikmah. Kenapa? Bukan pun. Saya kira ramai yang mungkin dalam soalan ni, tapi alhamdulillah 60% betul. So far tuan-tuan, pengetahuan tuan-tuan sangat baik pada saya. Dan nampaknya Muhammad Umar dah masuk dan menyingkirkan seorang daripada calon-calon YB kita. Baik, Falah, soalan yang terakhir. Kalau kamu betul dan kamu pantas, kamu akan menjadi juara. Kak Tip, this is your last opportunity. Last chance. Luqman MS Hazimah, come on. Jawab tu. Bismillahirrahmanirrahim. Bonus, berikut contoh haram berpuasa adalah Hari Raya Aidil Fitri, puasa Nazar, Hari Arafah, puasa sepanjang tahun. Mana hari yang contoh haram berpuasa ni? Boleh tak tahun ni? Raya ni kita buat gerakan baru. Tahun ni kita raya dan kita berpuasa. Boleh ke tidak? Ataupun kita buat gerakan sepanjang tahun kita tiba berpuasa. Ataupun hari Arafah kita buatkan haram untuk dia berpuasa. Mana satu yang haram? Ambil yang paling spesifik. Saya jawab siap-siap. Puasa sepanjang tahun kalau ikutkan tak boleh juga. Sebab ada hari-hari. Maksud sepanjang tahun ni ditolak hari-hari yang haram berpuasa tu. Itu adalah puasa sepanjang tahun. Maksudnya tolak hari Aidil Fitri, Aidil Adha semua tu. Tu masuk sepanjang tahun. Bukan maksudnya 360 hari dia puasa. Bukan. Tapi kita tengok. Baik, jawapannya adalah Hari Raya Aidil Fitri, Aidil Adha dan 10 Zulhijjah. 10, 11, 12. Zulhijjah tu tak boleh berpuasa. Baik, kita tengok. Kita tengok siapa yang mendahului dan menjuarai podium kita pada malam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Podiumnya nombor 3 jatuh kepada Luqman MS.
Yang kedua, falah. Yang ketiga, Kak Tip. Tahniah diucapkan Kak Tip. You prove that you are somebody. You bukan sahaja, Kak Tip ni adalah pakar dalam bab analisis saham. Dia yang banyak duk bantu golongan orang-orang marhain di utara ni bab saham, dan dia buktikan dia bukan semata-mata power dalam bidang saham dan dalam bidang account, dia juga power dalam bidang fiqh. Falah dipotong tang kono tapi tetap berjaya sebab nama dah falah dah. Kalau tak menang pun dia tetap berjaya sebab dah nama dia sendiri. Yang ketiga adalah Luqman MS, dan tuan-tuan, tahniah diucapkan kepada 3 pemenang kita dan bawa balik RM200 pada malam ni. Dan saya minta Kak Tip, Kak Falah dan Luqman MS boleh terus PM di Facebook page saya Muhammad Yaakob Isra, dan pastikan syaratnya tuan-tuan kena share. Kalau tak share, automatic disqualify. Jadi tolong share dan terus komen personal, dan saya akan transfer malam ni juga. Sebab semalam ada yang mungkin dia maklum lambat maklumat. Jadi saya tak sempat transfer semalam. Jadi insyaAllah, jom tahniah diucapkan kepada semua. Congratulations. Dan pada yang tak menang, jangan sedih. Biasalah tuan-tuan, kalah. Tapi insyaAllah besok boleh menang lagi, lusa boleh menang lagi. Kita ada banyak lagi hari untuk kuliah kita usahakan. Dan saya pun niat dengan cara bagi duit ni lah, niat saya sedekah kepada tuan-tuan dengan cara macam ni. Saya nak bagi duit banyak, saya tak mampu. Dan saya bagi dengan cara berkongsi macam ni agar semangat untuk kita mengaji sikit. Boleh tuan-tuan, insyaAllah jom sebelum kita habis kita baca Quran. Sebelum kita habis, kita baca Quran sama-sama. Surah Kahfi macam biasa, 10 awal dan 10 yang terakhir. Mudah-mudahan Allah merahmati dan memberkati kita insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في خطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبقون عنها هولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Sadaqallahal azim. Terima kasih banyak kepada semua tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah. Saya doakan semua yang menonton dan bersama dengan malam ini diberikan rahmat dan kasih sayang Allah, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, diberikan kepelihara daripada wabak COVID-19 dan menjadi orang yang istiqamah dengan pengajian sampai mati. Amin ya rabbal alamin. Sekadar itu dulu pertemuan kita. Terima kasih kepada semua yang setia sampai akhir. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.